Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 16 September bersama saya Fazida Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. BKM Fasa 3 dan rayuan dikreditkan bermula Selasa depan. Juga banjir kilat di Johor, mangsa di PPS turun kepada 229 orang. Mangsa banjir di kilat di Batu Pahat, Johor turun kepada 229 orang setakat jam 4 petang tadi. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah berkenaan memaklumkan jumlah tersebut membabitkan 66 keluarga di sekitar kawasan Seri Gading. Terdahulu pada jam 12.30 hari, jumlah mangsa yang berpindah adalah sebanyak 263 orang. Kesemua mangsa ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Gading melibatkan penduduk dari Taman Seri Panco, Kampung Sengkuang, Kampung Baru Seri Gading, Pekan Seri Gading dan Kampung Seri Tanjung. Banjir kilat di lokasi tersebut berlaku disebabkan pertembungan hujan lebat bermula jam 1.30 pagi hingga 5.30 pagi Rabu lepas serta fenomena air pasang. Bagaimanapun, beberapa kawasan terjejas sudah mulai surut kecuali Kampung Baru Seri Gading yang kini sedang mengalami banjir termenung. Pembayaran Fasa 3 dan Fasa Rayuan Bantuan Keluarga Malaysia BKM akan dikreditkan ke akaun penerima secara berperingkat bermula Selasa depan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pembayaran bernilai 2.2 bilion ringgit itu akan memanfaatkan 8.7 juta penerima. Bagi pembayaran Fasa 3, setiap penerima BKM sedia ada bakal menerima sehingga RM900. Sementara RM80,000 rayuan telah diluluskan dan akan menerima sehingga RM2,350 mengikut kategori kelayakan masing-masing termasuk bantuan tunai tambahan yang diumumkan kerajaan Jun lepas. Pembayaran itu dijangka selesai pada 27 September ini. Tambah Datuk Seri Ismail Sabri, sehingga September tahun ini sebanyak RM5.9 bilion telah disalurkan kepada penerima BKM melalui fasa pembayaran ditetapkan, manakala fasa 4 dengan peruntukan berjumlah RM2.1 bilion akan disalurkan pada Disember depan. Semakan status pembayaran boleh dibuat menerusi pautan bkm.hasil.gov.my mulai Selasa depan. BKM merupakan inisiatif bantuan tunai langsung seperti diumumkan dalam bajet 2022 bagi meringankan beban golongan B40 yang menerima sehingga RM2,500 tahun ini. Kerajaan juga mengambil keputusan menyediakan bantuan tunai tambahan RM100 lagi untuk kumpulan isi rumah B40, manakala tambahan RM50 bagi golongan bujang. 11 lagi mangsa sindiket penipuan tawaran pekerjaan warga negara Malaysia di Kemboja selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 KLIA 2 pada pukul 11.55 malam semalam. Kementerian Luar dalam kenyataan hari ini memaklumkan setakat semalam seramai 123 daripada 153 orang mangsa sindiket penipuan tawaran pekerjaan di Kemboja telah berjaya diselamatkan. Kementerian dalam pada itu merakamkan penghargaan kepada kerajaan Kemboja melalui pihak berkuasa negara itu atas kerjasama baik yang telah diberikan dalam mengesan serta menyelamatkan mangsa. Kementerian melalui Kedutaan Besar Malaysia di Phnom Penh akan terus komited dan bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Kemboja untuk mengesan serta menyelamatkan mangsa bagi membolehkan mereka pulang ke tanah air dengan selamat. Menurut kenyataan itu, individu atau waris kepada warga negara Malaysia yang terlibat dalam sindiket penipuan tawaran pekerjaan di luar negara boleh berhubung secara terus dengan Kementerian Luar melalui Unit Bantuan Konsular Rakyat Malaysia di luar negara menerusi email bkrm@kln.gov.my. Selain itu, pihak Kedutaan Besar Malaysia di Phnom Penh juga boleh dihubungi melalui email tertera jika terdapat individu atau waris yang terlibat dalam sindiket penipuan tawaran pekerjaan di Kemboja.
Seorang lelaki mati lemas ketika cuba menyelamatkan keretanya yang menggelongsor ke dalam laut di Teluk Senangin dekat Lumut malam semalam. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak dalam kenyataan berkata mangsa Muhammad Hafiz Ramli 31 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi. Jelasnya, anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Pantai Remis bergegas ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan pada 11.34 malam. Terdahulu, orang awam memaklumkan terdapat seorang lelaki terperosok di bawah kereta berkenaan selepas dipercayai cuba menahan kenderaan itu daripada masuk ke laut. Mangsa kemudian dikeluarkan oleh orang awam dan dibawa naik ke tepi pantai sebelum pasukan penyelamat tiba di lokasi. Susulan itu, anggota bomba membuat pemeriksaan ke atas kereta dan mencabut kabel bateri kenderaan. Mangsa kemudian diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Operasi ditamatkan kira-kira 1.45 pagi tadi. Meskipun Malaysia tidak mengalami krisis ekonomi ekoran penurunan nilai ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat ketika ini, namun ia akan memberi kesan kepada rakyat dengan peningkatan kadar inflasi negara. Penganalisis ekonomi Putra Business School Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata kemerosotan nilai ringgit akan menyebabkan harga barangan meningkat terutamanya barangan import. Tidak dinafikan apabila ringgit melemah, maka ia akan memberi sedikit kesan dari segi kebergantungan kita kepada barangan import akan menyebabkan barangan yang diimport itu menjadi mahal. Dan apabila barangan yang diimport itu diguna pakai ataupun dijual di peringkat domestik, maka ini akan menyebabkan harga tersebut juga mahal dan akan memberi kesan kepada kadar inflasi di negara kita. Selagi kita bergantung kepada pembelian barangan ataupun komponen dari luar yang akan menjadi lebih mahal disebabkan peningkatan nilai dolar Amerika Syarikat tersebut. Tambahnya, beliau melihat bahawa kemerosotan nilai ringgit hanyalah bersifat sementara dan boleh dipulihkan dengan langkah-langkah yang dilakukan kerajaan. Untuk memastikan nilai ringgit kita dapat dipulihkan dalam masa terdekat, masa sederhana dan panjang, maka penumpuan harus diberikan untuk memperkasakan aktiviti transaksi barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh tempatan dan tidak bergantung semata-mata kepada barangan import, supaya kita tidak terkesan dengan perubahan nilai mata wang antarabangsa seperti dolar Amerika Syarikat. Jelasnya, langkah tersebut merupakan inisiatif yang boleh dilaksanakan kerajaan untuk memberi galakan dan dorongan kepada syarikat industri tempatan bagi menghasilkan barangan sendiri dan tidak terlalu bergantung kepada barangan import. 6 September lepas, media melaporkan ringgit jatuh ke paras paling rendah berbanding dolar Amerika Syarikat, iaitu RM4.50 terendah sejak Januari 1998. Meskipun baru berusia 27 tahun, kehidupan suri rumah Nurul Atikah Muhammad diuji dengan keadaan anak sulungnya yang menghidap penyakit cerebral palsy sejak lahir. Nur Aliana Nasuha Muhammad Rafiuddin, 5 tahun, hanya mampu terlantar dan memerlukan penjagaan rapi selain bergantung kepada susu khas serta ubat-ubatan. Menurut Atikah, ketika ini kehidupan mereka sekeluarga hanya bergantung kepada suaminya, Muhammad Rafiuddin Abdullah, yang bekerja sebagai kerani dengan pendapatan RM1,000 sebulan. Setiap bulan, Nur Aliana memerlukan perbelanjaan sekitar RM600 sebulan, merangkumi susu khas, ubat-ubatan dan lampin pakai buang. Apatah lagi, Atikah dikurniakan seorang lagi anak lelaki yang berusia setahun. Perbelanjaan kalau anak susu dalam 500 untuk susu saja, tak termasuk paper. Dengan Nestong, ubat-ubat untuk anak saya lah. Kira suami pun gaji 1,000 je sebulan. Jadi macam tak mencukupi. Walaupun dia menerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak RM500, namun kehidupan mereka masih dihimpit kemiskinan memandangkan dia tidak dapat bekerja kerana perlu menguruskan Nur Aliana Nasuha. Nurul Atikah dan suaminya juga resah memikirkan rumah pusaka yang didiami mereka kini hampir roboh akibat kayu reput dan dimakan anai-anai. Malah mereka sebelum ini pernah dikejutkan dengan kehadiran ular yang masuk menerusi lubang-lubang dinding. Kalau boleh saya nak
baik pulih lah macam mana patut sebab dinding pun repuk. Lepas tu kawasan rumah saya ni risiko banjir. Tiang-tiang rumah yang bahagian bawah tu semua repuk sebab air takung. Jadi saya rasa dok selamat bila suami tak ada dekat kampung kan, biasa kerja luar, kerja kat tempat jauh. Jadi masa macam keselamatan tu macam rasa macam dok selamat lah. Dengan dinding selagi macam kihula pun pernah masuk sebab dinding lubang. Bagi yang ingin membantu, sumbangan boleh disalurkan menerusi akaun Bank Simpanan Nasional BSN 1112900151115 milik Nurul Atikah Muhammad atau menghubunginya di talian 0111966901. Hari Malaysia, rakyat asing zahir ucapan tahniah. Alhamdulillah bertemu kembali. Ambang sambutan Hari Malaysia diserikan dengan acara selawat dan doa untuk Malaysia yang berkumandang di Dataran Merdeka malam semalam. Ia diimarahkan dengan kehadiran 1,500 pelajar tahfiz di sekitar Lembah Kelang serta kumpulan nasyid tanah air. Terdahulu, Dataran Merdeka menyaksikan solat Maghrib dan Isyak secara berjemaah diikuti dengan selawat dan doa yang dipimpin oleh kumpulan nasyid intim dan Rabbani. Program sulung anjuran Persatuan Rekreasi Global Malaysia itu mendapat kerjasama Kementerian Wilayah Persekutuan, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan serta Tourism Malaysia. Harapan saya semoga setiap tahun sebelum kita membuat hari Malaysia, kalau boleh biarlah kita mula daripada selawat, kita mula daripada program-program Islami, barulah kita boleh buat program-program seperti hiburan dan lain-lain. Ia dalam masa sama memberi peluang kepada pelajar tahfiz untuk merasai nikmat kemerdekaan di lokasi penuh bersejarah itu. Sambutan Hari Malaysia di Sungai Kerang, Bukit Gantang meriah dengan perarakan 200 bot kecil yang dihiasi dengan jalur gemilang. Acara itu antara inisiatif Lembaga Kemajuan Islam Malaysia LKIM bagi mendekatkan golongan nelayan dengan aktiviti nasional selain menzahirkan semangat cintakan negara. Turut serta dalam acara itu, dua beradik wanita Asyah Karim 58 tahun dan kakaknya Roziah 60 tahun. Walaupun mencecah usia emas, mereka sangat cekap mengendalikan bot, malah sanggup berhabis duit semata-mata untuk menyertai pertandingan itu. Semangat cintakan Malaysia. Saya bersemangat. Seronok tengok ramai-ramai macam ni. Ya, saya nak memeriahkan lagi pesta pertandingan pesta Hari Malaysia. Bagi pemenang bot berhias tercantik kategori bot besar Farhan Muhammad Said 40 tahun, dia tidak kisah berbelanja sehingga RM300 untuk membeli bendera. Malah dia sanggup tidak turun ke laut selama 3 hari demi menghias botnya. Cuti lah pergi laut sehari kan. Macam tu lah. Demi untuk Malaysia lah. Demi untuk Malaysia. Terdahulu acara itu turut dihadiri Ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal. Sebanyak hampir 200 buah bot nelayan-nelayan kecil. Hias bot mereka dengan inisiatif sendiri. Beli bendera, luangkan masa, hias bot mereka. Mereka tak ke laut 2-3 hari. Inilah pengorbanan yang dibuat oleh mereka untuk terlibat pada hari yang bersejarah. Jadi kita dapat lihat acara ini sangat meriah. Berikutan sambutan memberansangkan, acara bot berhias itu akan dimasukkan ke dalam kalender pelancongan daerah. Tambah Datuk Syed Abu Hussein Hafiz berkata, langkah itu bukan hanya dapat menarik kedatangan pelancong tetapi juga menambah pendapatan nelayan setempat.
Lebih 1,000 sukarelawan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim menyantuni pelbagai lapisan masyarakat menerusi konvoi Ziarah Merdeka 2022 yang diadakan serentak di seluruh negara hari ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Tuan Kamarul Arif Tuan Soh berkata, konvoi tersebut antara usaha dakwah Yadim untuk menjunjung semangat keluarga Malaysia di samping membawa mesej kesyukuran atas keamanan yang dikecapi negara ketika ini. Jelas beliau, konvoi kereta pacuan 4 roda dan motosikal bersempena Hari Kebangsaan 2022 turut melibatkan peserta rancangan realiti Akademi Dai Muda Yadim ADMY. Kita bermula di Ulangan, kemudian tadi kita di Gombak, sekarang kita berada di sini, hospital, kemudian ada satu lagi checkpoint di Surah An-Nur yang kita akan berhenti sekali untuk ada Quran Hour, aktiviti bersama kanak-kanak dan kemudian kita akan ada tazkirah dan solat Jumaat bersama-sama dengan masyarakat di situ. Kalau kira daripada zaman sebelum PKP, ini tahun keempat kita buat program seperti ini. Cuma kalau kata kembara pada skala begini, ini kali pertama. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di checkpoint kedua Hospital Orang Asli di Gombak pagi tadi. Sementara itu, rata-rata masyarakat orang asli yang menerima sumbangan itu berkata bantuan yang diberikan itu sedikit sebanyak memberi kelegaan kepada mereka. Terima kasih kepada pihak Yadim, kepada konvoi-konvoi juga yang bergambar sama kita. Rasa senang hati juga lah berjumpa dia orang. Saya sangat gembira lah, terima kasih lah. Saya dapat ni pun dah boleh bagi dekat isteri lah. Selain sumbangan berbentuk makanan dan kit ibadah, bahan bacaan terbitan pertama Yadim berkaitan ibadah dalam bahasa orang asli turut diedar kepada pesakit di Hospital Orang Asli Gombak. Selamat Hari Malaysia! Sementara itu, di Kedah, kira-kira 20 keluarga menerima bantuan barangan asas dari Yadim menerusi konvoi Ziarah Merdeka 2022. Terdahulu, lebih 100 sukarelawan Yadim berkumpul di Masjid Mutmainah, Kampung Kuala Pegang untuk solat dan kuliah subuh. Konvoi itu kemudian menziarahi Kampung Mengkuang Masjid Kampung Kuala Kijang untuk menyerahkan bantuan kepada golongan asnaf dan warga emas yang uzur. Jadi konvoi hari ini kita ingin menunjukkan rasa syukur kita atas nikmat Allah berikan ini dengan kita berkongsi rezeki. Jadi kita berkongsi rezeki dengan penduduk di sekitar daerah Baling ini, lebih kurang 20 buah rumah yang kita akan santuni pada hari ini. Di samping itu kita juga melakukan program khidmat bakti dengan gotong royong membersihkan kawasan masjid. Antara yang menerima bantuan terbabit ialah Zainul Abi Bakar, 64 tahun yang bekerja sebagai penoreh getah dengan pendapatan RM500. Saya ucap terima kasih lah pasal buat masalah pun saya duk motong betul lah. Tak ada bekerja apa. Jadi boleh motong dia, alhamdulillah lah. Dapat rezeki hari ni. Terima kasih, syukur pada Allah pada semua tugas-tugas kerja ni lah. Konvoi kongsi rezeki sempena bulan kemerdekaan turut dilakukan di beberapa negeri antaranya Kuala Lumpur, Perak, Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Johor Bahru, Pahang, Terengganu, Kelantan, Sabah dan Sarawak. Dan sempena sambutan Hari Malaysia hari ini juga, doa dan harapan turut dizahirkan rakyat asing agar negara terus makmur dan sejahtera. Editor Berita TV Al-Hijrah Ardi Herman Muhammad Marzi yang kini berada di Washington DC, Amerika Syarikat, sempena program International Visitor Leadership Program IVLP menerima ucapan tahniah daripada rakan-rakan dari seluruh pelosok dunia mewakili rakyat Malaysia. Sejak seminggu berada di Washington DC bagi menyertai program anjuran Jabatan Negara Amerika Syarikat ini bersahabatan sesama rakan-rakan dari 16 negara dari seluruh dunia. Semakin akrab bagaikan keluarga. Lebih indah mereka turut mengetahui bahawa 16 September merupakan hari pembentukan Malaysia atau Hari Malaysia. Hello, congratulations to Malaysian Day. I have been there in 2018, interested in the very delicious food and very hospitality people there. And I hope another day I have a chance to will visit there. Thank you. Hello everyone, my name is Jorge Palenque. I am a news host from Bolivia, and I wish you all a happy Malaysia Day. I don't personally know your country, but I wish to go there, eat your delicious food, and of course, get to know you better. Hello Malaysia friends, I'd like to wish you a happy Malaysian Day. We hope everyone and their families good health, happiness and success.
and of course, more Malaysia Days in the future. Hello, I want to wish you a happy Malaysia Day. You are a great people and we love you so much. We wish you all the luck and wellness. Inada alaikum. I'm Crystal from Lebanon. I would like to congratulate Malaysian people for their special day, Malaysia Day. It's a great public holiday for them. I wish them healthy, wealthy, and all best wishes. Congratulations. Anna from Armenia. Snood Havod. Program IVLP yang kami sertai ini bertemakan kewartawanan, media penyiaran baru dan tradisional. Ia meliputi bengkel-bengkel, kursus dan ceramah tentang amalan petugas media dan kewartawanan di negara Uncle Sam ini. Fadi Herman Muhammad Marzi, Washington DC untuk Berita Al-Hijrah. 7 maut banjir di Itali. Tujuh maut dan 3 dikhawatiri hilang dalam banjir di Milan, Itali. Hujan lebat luar biasa hanya dalam masa 2 jam menyebabkan jalan-jalan di beberapa bandar di wilayah Ancona dan Pesaro Urbino tenggelam. Rakaman tular menunjukkan paras banjir sehingga tingkat 2 bangunan di beberapa kawasan dikatakan banjir sehingga paras bumbung. Ketika ini kerja membersihkan jalan sedang giat dijalankan selepas banjir surut sementara usaha mencari mangsa yang hilang diteruskan. Sementara itu pemimpin Parti Demokratik PD Itali berkata mereka akan menghentikan kempen menjelang pilihan raya kebangsaan yang akan diadakan pada 25 September ini. 2 pegawai polis London dikejarkan ke hospital selepas ditikam awal pagi waktu tempatan selepas mereka dikatakan bertemu dengan seorang lelaki bersenjata pisau. Kejadian itu juga menimbulkan kerisauan di tengah-tengah kawalan keselamatan besar-besaran menjelang pengebumian Ratu Elizabeth II. Polis Metropolitan berkata seorang suspek mengalami kecederaan parah turut ditahan selepas melakukan serangan pada kira-kira jam 6 pagi waktu tempatan di kawasan dataran Leicester. 2 pegawai yang ditikam kini dirawat di hospital dan polis masih menunggu maklumat lanjut mengenai keadaan mereka. Polis terpaksa menggunakan renjatan elektrik dan suspek dibawa ke hospital namun tidak dinyatakan untuk rawatan apa. Kejadian itu berlaku di tengah-tengah operasi keselamatan besar-besaran di tengah London ketika keranda mendiang Ratu Elizabeth II disimpan sebelum pengebumian Isnin ini. Pengebumian pertama di United Kingdom dalam tempoh 6 dekad itu dijangka akan dihadiri pemimpin dan keluarga diraja dari seluruh dunia. Beribu-ribu polis dari seluruh negara juga dikerahkan ke London manakala 1,500 anggota tentera bersiap sedia untuk membantu. Seorang ibu Isra Raid bersyukur bayi perempuannya yang berusia 4 bulan terselamat dari runtuhan bangunan di Amman. Bayi itu berjaya diselamatkan selepas sebuah kediaman 4 tingkat runtuh pada Selasa lepas. Isra berkata dia mengecam baju tidur merah jambu anaknya selepas menunggu lebih 24 jam untuk mendapatkan berita mengenai anak perempuan tunggalnya. Sekurang-kurangnya 10 terbunuh dalam kejadian itu. Para pekerja penyelamat mengeluarkan bayi itu pada Rabu lalu dari runtuhan bangunan dan anak kecil tersebut hanya mengalami lebam kecil. Doktor berkata adalah satu keajaiban bagi anak perempuan selamat dari bawah runtuhan bangunan 4 tingkat. Isra yang menjual minyak wangi dan alat solek berkata, dia sebenarnya meninggalkan bayi perempuannya itu dengan seorang rakan yang tinggal di ruang bawah tanah bangunan itu bagi membolehkannya menghantar pesanan. Kemerdekaan tidak akan dicapai tanpa kesatuan. Andai kita tidak bersatu mempertahankan tanah air yang tercinta, sudah pasti kita akan dijajah semula.
Memulakan empayar perniagaan menerusi jenama Miracle Khalif sejak 7 tahun lepas, Miracle Group of Companies mengembangkan lagi sayap perniagaannya dengan menawarkan perkhidmatan penghantaran kurier Miracle Express. Beroperasi sejak tahun 2020, khidmat itu semakin mendapat sambutan memberangsangkan, malah syarikat itu berjaya melahirkan 98 ejen di seluruh negara. Baru-baru ini Miracle Express merasmikan ibu pejabatnya didenai alam yang disempurnakan Ketua Pegawai Eksekutifnya Sofia Mansur. Menurut Sofia, beliau asalnya bermula dengan perniagaan uniform sekolah dan pakaian dan permintaan secara dalam talian menyebabkan beliau seringkali menggunakan khidmat kurier. Detik permulaan itu memberi idea kepada beliau untuk menubuhkan Miracle Express dengan menggabungkan semua jenama kurier gergasi di Malaysia dan menawarkan perkhidmatan kurier berskala besar di bawah satu bumbung. Syarikat itu dalam masa sama berhasrat untuk membantu Bumiputera menjana pendapatan, khususnya golongan wanita. Kita ada good relationship dengan our agent because kita nak, if agent doing well means kita also success lah, sebab sekarang kita punya kita punya objektif ialah kita nak pastikan ejen kita boleh naik sekali dengan kita. Not only HQ saja yang boleh pergi jauh. Kita nak ejen kita bersama-sama kita. That's why kita ada group support all the way sampai bila-bila. Selain perkhidmatan kurier, Miracle Express turut menawarkan khidmat pembaharuan insurans kenderaan dan ia bakal tampil dengan perkhidmatan kurier bergerak Max on the Go. Tambah Sofia, pihaknya menyasarkan 150 ejen pada akhir tahun ini dengan tawaran keahliannya dibuka kepada seluruh rakyat Malaysia. Selari hasrat untuk melahirkan usahawan Bumiputera, Sofia optimis untuk memberi sokongan dari segi latihan dan bimbingan menerusi anak syarikatnya Miracle Academy and Training Center. Usahawan yang berminat mempelopori industri servis kurier dan insurans boleh menghubungi alamat serta talian yang tertera. Sekian berita Al-Hijrah dan jangan lupa ikuti kami di platform media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum dan selamat malam.